Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Firas Matrang. Fokus berita malam. Sarawak sentiasa mencari teknologi dan sistem baru dalam membangunkan infrastrukturnya dengan lebih baik. Di mana Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, untuk tujuan itu pihaknya turut bersedia belajar daripada Johor yang telah mencapai pembangunan yang sangat baik. Ujarnya Johor telah mencapai hampir 100% kemajuan dalam pembangunan infrastrukturnya yang dapat menjadi contoh terbaik kepada Sarawak untuk mempelajari teknologi dan kaedah yang digunakan negeri itu. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan delegasi Johor yang diketuai Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur, Insinyur TS Muhammad Fazli Muhammad Saleh di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Rabu. Delegasi itu berada di negeri ini untuk mempelajari secara khusus keupayaan Sarawak dalam membangunkan lebuh raya Pen Borneo yang telah 98% siap setakat Disember tahun lepas. Mengenai pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, pembinaannya seperti kebanyakan projek besar lain yang telah terjejas oleh pandemik COVID-19. Namun ujarnya kerjasama daripada pihak kontraktor selain sumber keuangan yang sangat kukuh membolehkan projek mega itu dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, Insinyur TS Muhammad Fazli berkata, Johor kini sedang dalam proses untuk memperluaskan Lebuh Raya Plus bagi menghadapi peningkatan jumlah trafik yang semakin bertambah. Ujarnya pihak mereka mendapati Sarawak telah melakukan usaha yang sangat baik dalam sektor pembinaan infrastruktur, terutamanya membina Lebuh Raya Pen Borneo sepanjang 786 km yang merupakan satu projek besar dengan cemerlang. Oleh sebab itu, katanya delegasi mereka mengadakan kunjungan itu bagi mengetahui dan mempelajari kejayaan Sarawak itu. Laporan seterusnya, 4 kematian baru dilaporkan dalam Minggu Epidemiologi ke-51, iaitu antara 17 hingga 23 Disember 2023. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, rekod kematian COVID-19 tersebut melibatkan 3 kes daripada Kuching dan 1 kes di Miri. Ujarnya dalam Minggu Epidemiologi 51, sejumlah 942 kes dilaporkan iaitu peningkatan sebanyak 311 kes atau 49.29% berbanding Minggu Epidemiologi sebelumnya iaitu sebanyak 631 kes. Katanya dalam satu kenyataan baru-baru ini, 4 kematian disahkan dijangkiti varian baru Omicron iaitu JN1 dan HK3. Beliau yang juga Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, dalam tempoh selama peningkatan hampir 50% dalam kes jangkitan yang disahkan di seluruh negeri. Justru beliau menasihatkan orang ramai untuk terus berwaspada dengan mengambil langkah perlu serta mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengelak jangkitan COVID-19. Selain itu, beliau turut menasihati masyarakat untuk mengambil langkah berwaspada itu, terutamanya kalangan orang tua, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai komorbiditi. Ujarnya ini kerana terdapat tanda-tanda kes muncul semula dengan subvarian HK3 dan JN1 kini dikesan di negeri ini. Laporan di Sibu pula, Taman Rekreasi baru yang dibina di Jalan Kampung Datu Baru, Sibu telah siap sepenuhnya. Taman Rekreasi di bawah peruntukan Majlis Perbandaran Sibu MPS itu menelan kos pembinaan sebanyak RM200,000. Dalam pada itu, penduduk setempat turut menyambut baik projek taman rekreasi tersebut untuk kegunaan penduduk di kawasan itu. Selain itu, penduduk di Jalan Kampung Datu Baru berharap agar kemudahan seperti tandas, lampu bagi kegunaan aktiviti sukan malam serta pondok rehat turut mendapat perhatian bagi kegunaan penduduk di situ. Keperkembangan sukan, seramai 17 atlet bowling padang telah dipilih bagi mewakili kontijen Sarawak pada Sukan Malaysia Sukma 2024 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan. Skuad diwakili seramai 9 lelaki dan 8 perempuan itu telah dipilih selepas penganjuran kejohanan ranking lawn bowls ketiga di sini pada 15 hingga 17 Disember tahun lepas. Atlet lelaki yang dipilih ialah Muhammad Ramadan Muhammad Jeffrey, Muhammad Aryan Nazrullah Nazaruddin, Iskandar Hasbi, Awang Muhammad Syazan Firman, Awang Nasaruddin Muhammad Amsyai, Muhammad Amlin, Muhammad Izwanuddin Rushdi, Muhammad Haris Ramli, Muhammad Zikrullah Zaidi dan Haikal Daniel Rizal. Manakala atlet perempuan yang dipilih ialah Hasbina Mazlan, Shasha Mastunina, Syawani Mushidi, Mia Zara Amir, Dayang Nur Alia Sharmila, Abang Gadisa, Nur Syuhaidah Asaral, Nur Fitri Amisha Abdul Rahman Abdullah, Nur Humaira Hashimuddin dan Nur Hidayah Faizal.
Laporan seterusnya, Sarawak akan terus melakar banyak kejayaan dengan ekonomi yang lebih mantap pada tahun 2024. Jelas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg. Seiring dengan kejayaan itu nanti, rakyat Sarawak telah menitipkan harapan untuk masa depan Sarawak yang lebih baik serta berharap agar hasilnya dapat dikongsikan kepada rakyat melalui pembangunan infrastruktur yang pesat. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menebubual beberapa orang awam di sekitar Kuching yang turut berkongsikan harapan selain mencadangkan beberapa idea bagi merancangkan lagi ekonomi Sarawak pada tahun 2024. Kerajaan Sarawak perlu memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan bagi macam orang kan baru lepasan poli, perlu perbanyakkan lagi peluang pekerjaan. Kami berharap kerajaan Sarawak dapat memperluaskan lagi jaringan internet, bukan dalam bandar tapi di luar bandar sekali pada masa akan datang. Kami berharap pada tahun 2024, tahun baru, kerajaan negeri Sarawak tu dengan rakyatnya bersatu padu, hidup makmur dan maju. Bagi kami sebagai rakyat lah, membangunkan daerah Sarike, kan sebab kami orang Sarike, infrastruktur untuk orang seperti IPT. Contohnya sebab kami dulu sebelum tu kan intern di Kuching, jadi membangunkan pesat untuk IPT tu nya pergi ke Betong. Kami dari Sarike pergi ke Betong nya ambil masalah dulu sebab jalannya lagi mun boleh IPT ya boleh dibuka lah untuk di Sarike juga. Senang orang yang dari kawasan pedalaman belajar untuk datang ke Sia, nya cik jauh dari tempat dari tempat sidaknya tinggal. Bagi kami sebagai rakyat Sarawak, cadangan untuk kerajaan negeri lah memandangkan Premier Sarawak dengan kerajaan negeri dah pun memberi insentif daripada segi pendidikan, daripada segi pembangunan, infrastruktur, jaringan internet, semuanya komplit. Apa yang dah semua bagi kami, kerajaan negeri boleh memperhebatkan lagi kita pun sektor pelancongan. Sebab bagi kami percaya dekat Sarawak tu lah especially banyak lagi tempat yang boleh pelancong daripada luar menerokai, and ada je tempat yang kerajaan negeri mungkin terlepas pandang, setidaknya mungkin pergi ke Sia ataupun melihat hidden gem dekat sesebuah kawasannya. Sebagai contoh, kita ada Pulau Talang-Talang, apa semua dekat Telagai, apa semua nak, tapi bila kita pergi ke Sia, siap ada apa-apa yang dekat pulau ya. Jadi kemungkinan kerajaan negeri nya boleh memperhebatkan lagi sektor pelancongan kita dengan mengatur balik pulau-pulau kita yang ada. Ni tahu kelak dekat Telagai boleh jadi sebagai salah sebuah tempat macam di Sabah, jadi tempat sukan air seperti apa yang telah diwawarkan oleh Adun di kawasan dekat Telagai ialah. Baik, sekian sesi malam bersama saya Fido Macrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, kami ingin mengingatkan orang awam sentiasa berwaspada dan mengamalkan kawalan kesihatan kendiri, terutamanya di kawasan sesak dan sempit bagi mengelakkan jangkitan wabak COVID-19. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.